Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran secara langsung dibawakan khas untuk anda oleh UUM Press, Universiti Utara Malaysia dengan kerjasama Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAFIM. Dan pada ketika ini kita bersiaran secara langsung di Republika Merah Online, juga bersiaran secara langsung di UUM Press bersempena dengan satu sesi khas yang kami bawakan pada pagi ini, iaitu resensi buku dengan buku yang bertajuk Panduan Penyelidikan Ilmiah, Kaedah dan Penulisan. Dan program ini adalah bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ataupun Kuala Lumpur International Book Fair 2021 secara atas talian melalui platform Shopee. Jadi untuk makluman semua, sebelum ini Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dijalankan secara fizikal, iaitu di PWTC, tetapi ini merupakan tahun kedua Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dijalankan secara atas talian melalui Shopee online. Dan juga makan berucapkan terima kasih kepada UUM Press dan juga Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAFIM yang membawakan program ini khas untuk anda. Dan tanpa melengahkan masa lagi, ataupun kalau kita boleh tunjukkan poster sekali lagi di hadapan, poster program kita pada pagi ini. Itulah dia, resensi buku dengan panduan penyelidikan ilmiah, kaedah dan penulisan bersama. Pagi ini kita bersama dengan seramai 5 orang tetamu kesemuanya. Jadi apa kata kita bawa masuk tetamu-tetamu kita pada pagi ini. Ayo, silakan. Itu dia tetamu-tetamu kita pada pagi ni. Kita tunggu dulu lagi. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dia tetamu kita pagi ni. Semuanya terdiri daripada wanita-wanita hebat yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Dan bagi anda yang sedang mengikuti kami secara live bersama ada di UUM Press ataupun di laman Facebook MAFIM, anda sebenarnya tak tersalah menonton program ini. Ini bukan program wanita hari ini. Ini adalah program Republika Merah Online. Kerana buat pertama kalinya kami tampilkan 5 orang wanita hebat sekaligus untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Alright, sebelum tu saya tanya, apa khabar semuanya? Apa khabar tetamu-tetamu kita pada pagi ini? Alhamdulillah, khabar baik. Baik. Alright, sebenarnya kita tak boleh nak mengenali tetamu ni kalau kita tak pancarkan nama mereka di skrin. Apa? Kita minta kita punya studio manager untuk onkan nama-nama tetamu-tetamu kita di skrin sekejap supaya penonton kita mudah nak mengenali. Kalau kita boleh letakkan nama-nama tetamu kita. Okey, tak apa, mungkin sebab ramai sangat jadi dia punya nama tu tak keluar lah. Okey, tak apa. Untuk yang baru saja mengikuti kami secara online, selamat datang kami ucapkan. Kita bersama dengan 5 orang tetamu pada pagi ini untuk membicarakan ataupun segmen resensi buku Panduan Penyelidikan Ilmiah, Kaedah dan Penulisan. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan ataupun saya just sebut nama dulu dan saya perkenalkan secara ringkas sebab kita ada ramai tetamu pada pagi ini. Pertama sekali saya memperkenalkan Profesor Madya Dr. Nik Hazimah Nikmat. Dr. Nik yang mana satu? Itu dia yang angkat tangan tu. Baiklah. Dr. Nik bersiaran dari mana, Doktor? Daripada pejabat office. Di mana? UMT. Okey. Sebenarnya ada yang bersiaran dari UMT, ada yang bersiaran dari UUM. Macam saya sendiri, saya bersiaran dari Bangi. Yes. So, itulah dia dengan adanya connection, maksudnya rangkaian internet semua, kita boleh buat kerja daripada mana-mana sajalah. Ini adalah norma baru. Betul Betul? Alright. So, penulis yang pertama, Profesor Madya Dr. Nik Hazimah Nikmat ialah Profesor Madya di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu daripada UMT. So, terima kasih Dr. Nik kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk segmen resensi buku pada pagi ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan Profesor Madya Dr. Hayatul Safrah Saleh. Di manakah Dr. Hayatul? Tu dia angkat tangan tu. Okey. Dr. Hayatul ialah Profesor Madya di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia
Terengganu dalam bidang pemasaran. Wah, ni kalau siapa nak dapatkan tips-tips mengenai marketing atau pemasaran boleh bersembang dengan Dr. Yasul. Dan seterusnya kita ada Dr. Yusnita Yusof. Tanya saya. Itu dia. Dr. Yusnita ialah pensyarah kanan dalam bidang pengurusan dan pelancongan di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Ni pensyarah pelancongan. Dr. Yus boleh berbahasa ketiga ke? Ada bahasa asing? Ayolah yang tu lah, hanya saya tu je. Alright. Terima kasih Dr. Yus. Seterusnya kita ada Dr. Wan Nohayati Muhammad, merupakan pensyarah kanan dengan hampir 20 tahun pengalaman mengajar kursus pengurusan dan pemasaran di Universiti Malaysia Terengganu. Dr. Wan. Ya, saya. Terima kasih. Ni 20 tahun pengalaman ni saya rasa kalau nak buat buku ni tak cukup satu buku, Dr. Banyak buku boleh buat ni dengan hasil 20 tahun pengalaman dalam bidang pengajaran ni. Dan seterusnya kita bersama dengan Profesor Dr. Nur Azila Muhammad Noor, ialah seorang profesor dalam bidang pemasaran di Osman Yop Abdullah Graduate School of Business Universiti Utara Malaysia UUM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ni. Sama. Alright, so Prof bersiaran di UUM di Sintok. Ya, saya cuma untuk pembetulan, sebelum ni memang saya di Osman Yop Abdullah Graduate School of Business, tapi sekarang ni saya telah berpindah kepada Pusat Pengajian Pengurusan UUM. Oh, okey. Minta maaf Prof. Ini adalah apa yang Ya, mulai tahun ni baru je perpindahan tu. Oh, okey. Terima kasih Prof. Okey. So, kita dah mengenali nama pun dah terpancarkan di skrin, jadi rasa senang untuk kita bertanya soalan dan sebagainya. Dan kepada anda yang sedang menyaksikan kita secara live, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ingin ditanyakan kepada tetamu-tetamu kita yang hebat-hebat belaka, anda tulis saja di ruangan komen dan ianya akan dipancarkan di skrin dan kita sama-sama jawab soalan tersebut. Boleh ya? Betul? Okey. Alright. So sebelum kita pergi mendalam kepada buku yang kita bicarakan pada pagi ni, saya ingin melontarkan satu soalan. Soalan ni umum je, sesiapa pun boleh jawab. Kita lihat kat sini ada 4 penulis dari UMT, seorang penulis dari UUM. Soalan saya, macam mana ataupun bagaimanakah kolaborasi ni boleh terjalin? Ini open question, siapa pun boleh. Semua boleh jawab ya? Siapa nak mulakan? Boleh, silakan. Okey. Dengar ke? Clear ke? Boleh. Sila Dr. Lee. Okey, clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi kepada Tuan Moderator, kepada penganjur UUM Press dan juga Mafin, rakan-rakan penulis, juga kepada semua yang mungkin menonton FB Live pada hari ini. Okay, so basically bila tanya soalan tadi tu memang soalan betul-betul cepumas lah kan, sebab kita ada collaboration dengan 4 pensyarah daripada UUM dan juga seorang daripada UUM. Okay, so basically Prof. Nur Azila ni bukan asing di fakulti kami. Kami dah banyak melibatkan Prof. Azila, yang mana kita dah menjalinkan hubungan yang baik dengan Prof. Azila. Okay, for example, kita dah ada beberapa event macam saya dan rakan-rakan lain pun ada peluang untuk bersama-sama dengan Prof semasa sesi Waiwa dan sebagainya. So based on kita punya relationship melalui Waiwa, feedback yang Prof bagi, so kita rasa yang every time Prof memberi komen, kita rasa sangat well articulated. Maksudnya senang untuk dipahami, regardless of sama ada komen tu adalah komen yang positif atau negatif. Maksudnya mungkin disebabkan oleh kepakaran yang Prof ada, pengalaman yang lama yang Prof ada dalam supervision dan sebagainya. So kita sangat percaya bahawa collaboration dan pengalaman yang ada tu kita boleh gunakan sekali supaya kita dapat hasilkan satu buku yang insya-Allah bermanfaat kepada semua pembaca. So basically permulaan daripada collaboration tu adalah bermula daripada hubungan antara UUM, Prof Azila in spesifik dengan fakulti kami lah secara tak langsung.
Okay, so mungkin Ya. yang lain ada tambahan lagi. Boleh saya Okey, tambah itu sikit? dia. Boleh. Boleh saya tambah sikit? Ya, Okey, silakan. Terima kasih Dr. Lee. Ya, sebenarnya lagi satu penyebab lah kepada kolaborasi ni ialah sebab saya dan juga Dr. Yusnita sebenarnya adalah alumni UUM. Kami ni alumni UUM. Jadi kenal Dr. Prof Azila lama dah. So memang ni salah satu cara jugalah kami rasa orang kata giving back to UUM kan untuk build long term relationship lagi lah dengan UUM sebab orang kata once kita dah letak kaki sebelah di UUM sampai sekarang kita masih lagi ingat kepada UUM. Jadi macam itulah salah satu lagi lah kami tercetusnya idea tu. Kita nak berkolaborasi dengan pihak UUM dan juga menerbitkan buku dengan pihak UUM. Sebab alumni itulah very strong apa orang kata connection tak. Tarikan dia kuat. Saya dengan Dr. Yus. Okey. Boleh saya tambah Cik Bob? Sila. Okey, bagi pihak saya ya, apabila saya dipelawa oleh pihak UMT untuk berkolaborasi dalam penerbitan buku ni, saya memang highly recommend kalau boleh buku ni diterbitkan di UUM Press. Okay, sebab berdasarkan pengalaman saya, UUM Press ni merupakan sebuah unit penerbitan yang established, yang telah banyak menerbitkan buku-buku akademik dan telah mempunyai pasarannya yang tersendiri. So dari segi marketability buku ni saya nampak lebih senang kalau diterbitkan melalui UUM Press. Betul, Prof. Okey. Saya nak tambah sikit, Prof. Sebenarnya kalau kita pergi ke Pesta Buku Antarabangsa, macam UUM selalu bernaung di bawah MAFIM, tetapi UUM ni special sikit. Dia orang ni boleh tambah lagi satu tapak khas untuk UUM Press sendiri. Yes. Betul, betapa banyaknya buku-buku daripada UUM Press ni, kan, buku-buku management dan sebagainya. Mereka boleh ada satu lagi tapak ataupun reduai satu lagi khas untuk UUM sendiri. Betapa banyaknya buku-buku dan betapa berkualitinya penulisan-penulisan yang dihasilkan oleh UUM. Jadi kita ucapkan tahniah kepada UUM Press dengan pengarah mereka Dr. Ram yang sentiasa berkobar-kobar menerbitkan penerbitan berkualiti khas untuk semula khususnya golongan akademia. Jadi ada siapa lagi nak tambah macam mana kolaborasi ni boleh terjadi? Tadi Dr. Yus dah tambah, Prof dah tambah, mungkin ada lagi yang nak ni selain daripada sebab alumni UUM, mungkin sebab dah kenal lama dengan Prof dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang nak tambah nak chip in? Mungkin satu lagi saya boleh tambah. Ya, betul. Apa yang Prof cakap berkenaan dengan keputusan daripada UUM Press. At the same time saya rasa sebagai academician, bila kita menghasilkan sesuatu untuk knowledge sharing, kita expect kita boleh increase visibility. Okay, maksudnya kalau mungkin kami tak collaborate, scope audience mungkin terhad kepada maybe student-student kami saja ataupun kenalan-kenalan kami saja. However, bila kita berkolaborasi dengan Prof Azila dan juga UUM, maksudnya scope of audience, visibility of the research ataupun buku yang kami hasilkan ni kita boleh increase lah secara tak langsung. Ya. Okey, alright. Terima kasih. Okey, jadi mungkin kita boleh berbalik kepada ini, kita dah tahu apakah ataupun macam mana kolaborasi ni boleh terhasil. Mungkin kita boleh masuk sikit ke dalam sikit mengenai buku yang kita bicarakan ni, Panduan Penyelidikan Ilmiah, Kaedah dan Penulisan. Jadi macam mana pula timbulnya this is the specific book ataupun this is the specific title yang kita nak publish, yang kita nak tulis. So macam mana boleh dapat idea ni pula? Adakah disebabkan tak ada buku-buku yang macam ni ataupun mungkin dirasakan ada buku di luar sana tapi mungkin tak begitu mendalam, ataupun macam mana Cik terbitnya idea untuk nak buat buku yang macam ni? Okay, saya mulakan ya. Okay, so basically mungkin dah ada yang dah boleh tengok buku kami ni. Kalau tengok memang tajuk dia straightforward, Panduan Penyelidikan Ilmiah. So actually tercetusnya idea untuk menerbitkan buku ni adalah actually daripada pengalaman kami sendiri.
Sebab sebagai pensyarah kita memang bertanggungjawab juga untuk supervise pelajar, sama ada dari peringkat undergrad ataupun postgrad. So dalam kita menilai pelajar, bila kita bercakap antara sesama kolik, kami meluahkan concern yang sama, which is kebanyakan pelajar, terutama sekali yang tak ada pengalaman dalam penyelidikan, biasanya mereka lost ataupun mereka sebenarnya tak tahu basic understanding yang boleh menyebabkan mereka further up dia punya proses ataupun projek. So basically soalan-soalan yang common yang semua penyelia terima saya rasa adalah apa nak kena buat, macam mana nak buat, dan mereka memerlukan example, contoh. So daripada idea tersebut kami duduk berbincang dan kami cuba untuk mengeluarkan satu buku yang mana walaupun tajuknya adalah panduan penyelidikan ilmiah, buku kami ni bukannya secara spesifiknya menerangkan tentang research metodologi kajian secara spesifik. However, buku ini adalah lebih kepada proses daripada permulaan projek sampailah projek tersebut completed. Dengan mentamat bahawa para pelajar terutama yang tiada pengalaman dalam penyelidikan, mereka mempunyai asas yang kukuh. Maksudnya asas yang kukuh dalam nak memulakan macam mana nak laksanakan projek penyelidikan dan bagaimana how to do that, kan? Sebab macam sebagai contoh analogi yang simple, macam kita nak buat rumah kan, kita kena ada for the house to be macam nak dalam tempoh yang lama, kita kena ada strong bone, basic yang kuat. Maksudnya dalam penyelidikan pun sama. Bila para pelajar kita ada basis yang kuat dan basis yang mereka clear apa yang mereka boleh expect daripada satu stage kepada stage yang berikutnya, mereka akan lebih self-control. Self-control mereka adalah lebih tinggi. Sebab saya rasa mana-mana penyelidikan sekalipun, bukan sahaja di peringkat universiti, malah di peringkat para pelajar SPTN dan juga politeknik, saya percaya mereka juga melakukan penyelidikan. So basically, buku kami ni bukan sahaja terhad kepada pelajar universiti, tapi lebih menyeluruh kepada mana-mana individu yang hendak melakukan penyelidikan tapi tak ada pengalaman. So basically, kita explain step by step dan kita bagi tips mengikut layman term. Yang satu lagi kelebihan adalah disebabkan buku ini adalah dalam bahasa Melayu. Yang mana memudahkan, saya rasa memudahkan para pembaca untuk memahami. Sebab kita faham bila kita bercakap pasal research yang mana melibatkan proses yang sistematik, mungkin expectation mereka yang mulakan penyelidikan, mereka rasa benda tu sangat teknikal. Sebab tu kita cuba untuk simplify the understanding supaya mereka boleh faham basis tu dengan baik. So at the end of the day, bila rumah tadi tak ada strong bone, kita nak extend kok kiri, kok kanan, depan, belakang tu kita boleh. Dan rumah tu masih lagi strong enough dalam tempoh yang lama. So basically itu adalah basis utama yang mana kita cuba menjawab soalan-soalan yang biasa dikemukakan oleh pelajar tadi. Apa nak buat, macam mana nak buat, dan mereka nakkan contoh. So insyaAllah dalam buku ni kami sediakan contoh-contoh yang mana di samping kami define dan explain secara simple, dalam masa yang sama kami juga memberikan contoh research question for example, contoh layout, contoh table of content dan sebagainya. So saya rasa secara pengenalannya itulah kecekusnya idea bagaimana hasilnya buku panduan penyelidikan ilmiah, kaedah dan penelitian. Okey, alright, itu daripada Dr. Nick. Mungkin ada rakan-rakan penulis yang lain yang nak tambah sikit mengenai buku ni, macam mana dia diterbitkan, bagaimana tercetusnya idea penghasilan ini. Silakan, Ustaz. Apa tu, pada permulaannya,
benda ni sebenarnya kita orang selalu pergi makan bersama dah. Pergi makan pula. Pergi makan lunch kan. So bila kita duduk bersembang kan, adalah kita keluarkan isu kesian pelajar ni ya. Umbang ambing tak kadang-kadang file bila kita minta file dia file hilang lah ya. Dia punya proposal tu tak betul. Jadi kita kata macam mana caranya kita nak bantu pelajar ni. Kan kadang-kadang dalam kelas dah beritahu tapi mungkin ialah kelas sekejap 1 jam je untuk satu topik dah. Jadi kita kan itu yang tercetusnya juga idea lah di kalangan kami ni kata why not kita buat buku yang memudahkan sebab nak kata tak ada buku tu jenis macam ni memang banyak. Ya, ada yang bahasa Inggeris ada, yang BM pun ada, ya, dalam online pun ada. Tapi sometimes ya kadang-kadang pelajar ni dia nak satu buku yang mudah mereka bawa hulu hilir dah dan semuanya ada di situ dan juga macam Dr. Nick kata tadi lah ada contoh yang tu lah selalunya student ni apa benda contohnya macam mana doktor selalu tanya macam tu so itulah juga sebenarnya benda ni tercetus masa kami makan-makan lah bila makan-makan adalah topik-topik ilmiah dibincangkan itulah idea-idea tu maka terhasillah buku ni. Betul. Okey, terima kasih Dr. Nanti insyaAllah kalau rentas negeri dibenarkan kalau saya datang ke Terengganu bolehlah bawa saya sekali. Boleh. Makan. Boleh. Nampak seronok. Mungkin tempat makan tu banyak memberi ilham kot pada doktor dan rakan-rakan yang lain. Ya, betul. Tepi pantai ke apa? Tepi pantai? Tepi pantai makan ICT. Okey, patutlah dapat banyak idea. Okey, selain daripada Dr. Hayatu mungkin ada sesiapa rakan-rakan penulis lain yang nak tambah? Mungkin saya boleh tambah Cik Bob. Okey, seperti yang Dr. Nick dengan Dr. Hayatu sebutkan tadi. Okey, tujuan kami lepas makan-makan bincang-bincang keluarkan buku ni, kami juga terfikir kami tahu student boleh refer banyak buku, boleh Google je, tapi kami nak hasilkan sesuatu yang proses membuat kajian atau penyelidikan ini berada dalam satu tempat. Jadi sebab itulah kami berbincang jugalah dengan UUM Press. Okey, saiz buku ni sederhana saiz dia, okey, dan dia taklah berapa tebal sangat. Okey, dia lebih kurang 150 muka surat. Jadi student kalau pelajar perempuan lah dia boleh letak dalam handbag dia macam handy lah sambil tunggu order makan. Dia orang boleh refer buku ni sebab buku ni tak terlalu tebal kan. Okey, jadi masa kami bincang tu kami telah terfikirlah memudahkan untuk mereka merujuk dan juga memudahkan untuk mereka bawa ke mana-mana supaya mereka dalam proses mereka membuat penyelidikan tu mereka boleh sentiasa refer buku ni lah. Itu satu lagi lah kenapa tiba-tiba kami tercetusnya idea nak keluarkan panduan penyelidikan yang ni. Buku yang bentuk dan saiz yang macam ni. Okey. Baik, terima kasih Dr. Wan. Jadi apa yang saya dapat simpulkan selain daripada buku ini memudahkan pelajar-pelajar ataupun mereka yang sedang membuat penyelidikan tulisan dan sebagainya, even saiz buku pun diambil kira. Dia yang saya kagum sini kan. Selama ini kita bincang pasal buku, penulis biasanya akan menceritakan kandungan buku mengenai apa yang ditulis, apa kandungannya, apa kebaikannya kepada pembaca. Tapi kali ini penulis sendiri cerita pasal saiz buku pun memainkan salah satu peranan untuk mereka menghasilkan buku. Itulah dia power of women punya thinking kan. Betul. Saiz buku pun diambil kira kan, sampai memudahkan lah. Bagi saya ini memudahkan dari segi mobility buku tersebut untuk pelajar-pelajar bawa dulu ke hilir dan sebagainya seperti yang Dr. sebutkan tadi. Jadi saya rasa ini adalah satu yang yang hebat. Mungkin ada siapa lagi nak tambah sikit kebaikan buku ini tu? Boleh saya tambah? Sorry. Boleh. Apa Prof? Ya, okey. Satu lagi tadi Cik Bob sebut berkaitan dengan saiz buku ya. Okey, pada pandangan kami apabila buku tu satu buku tu diterbitkan dalam jumlah ataupun volume yang terlalu tebal, okey, dia akan meningkatkan kos penerbitan.
Okey, apabila kos penerbitan meningkat, harga yang perlu kita tawarkan kepada pelanggan juga akan perlu kita letakkan pada harga yang agak tinggi ya untuk cover kos penerbitan tu. Jadi sebabkan buku ni kita target kepada beginners. Okay, kita dan target market kita adalah mungkin kepada pelajar politeknik atau pelajar undergraduate ya, yang mana mereka ni mempunyai kekangan dari segi perbelanjaan. Jadi kalau dengan saiz yang kecil dan juga dalam volume yang tak terlalu tebal, ini menyebabkan bukunya boleh dijual dengan harga yang mampu dibeli. Okey, terutamanya oleh pelajar-pelajar di peringkat diploma dan juga di peringkat sarjana muda. Okay, itu satu lagi faktor lah yang kami rasa yang kami ambil kira dalam penerbitan buku ni. Betul. Okey, terima kasih Prof. Jadi kita dah cover dari segi saiz pun kita fikirkan, dari segi harga pun kita fikirkan. Jadi saya rasa ini adalah buku yang betul-betul yang patut dimiliki dan patut dibelilah oleh golongan sasar seperti yang Dr. dan juga Prof sebutkan tadi. Okey, kita dah cerita mengenai kolaborasi, kita dah cerita mengenai idea penerbitan buku ni. Mungkin kita boleh masuk kepada lebih mendalam lagi mengenai buku itu sendiri. Mungkin saya nak ataupun saya mohon salah seorang penulis untuk menceritakan sedikit mengenai kandungan buku itu. Siapa-siapa pun boleh gunakan mengenai kandungan. Sekarang ni kita dah cerita pasal kolaborasi, kita dah cerita pasal idea. Now we go in detail mengenai konten ataupun kandungan buku itu sendiri. Silakan. Alright, okay. So saya mulakan saya lagi sebab boleh. kita akan bincangkan mengikut bab. Okay, so secara keseluruhannya buku ni mengandungi 8 bab. Okay, 8 bab maksudnya bermula daripada proses awal sehinggalah kepada pelajar ada tesis untuk mengetahui macam mana satu tesis itu dihasilkan. So saya akan explain berkenaan bab 1 dengan bab 2. So saya relate balik dengan apa yang saya kata tadi. So biasanya common thing yang student tanya, nak buat apa? Nak buat apa dulu kan? Research ni macam mana? Kan? So dan macam mana nak buat? So itu akan di-cover ataupun akan dijawab melalui bab yang pertama lah. Sebab dalam bab pertama lebih kepada pengenalan kepada definisi asas. Macam penyelidikan tu apa proses, apa yang para pelajar ataupun pembaca boleh expect. Bila kita terlibat dengan penyelidikan, apa yang perlu dijangkakan, proses yang terlibat dan sebagainya secara secara asas, okay, dalam bab 1. Yang kedua adalah bab mengenai jurang pendidikan. Kita faham kalau dalam dunia akademik, bila kita nak melaksanakan sesuatu projek pendidikan, supervisor atau pensyarah mesti cakap cari gap, cari problem, cari isu. Tapi sebenarnya bagi beginners ataupun early researchers, benda tu adalah asing bagi mereka. Apa maksud gap? Apa maksud jurang? Kan nanti dia Google jurang, banyaklah dia dapatkan jurang. So dalam buku ni, dalam bab 2 in spesifik, kita cerita apa yang dimaksudkan oleh jurang penyelidikan, isu dan masalah dalam penyelidikan yang pembaca boleh explore supaya at the first place mereka faham dulu konsep. Okay, so bila dah faham konsep, apa maksud jurang, apa maksud masalah penyelidikan, mereka boleh proceed dengan the next proses dengan lebih baik. So biasanya kenapa student dia rasa uncertain ataupun dia rasa panik bila buat je tak jadi. Jumpa lecturer dah berkali-kali tapi kadang-kadang dia tak tahu pun apa nak tulis. So kami observe sebenarnya kita duduk bersembang dengan student tu, sebenarnya kita cakap dengan bahasa kita. Kan? Maksudnya mungkin kita dah ada pengalaman, mereka tak ada pengalaman. So bila kita bercakap dengan two languages yang berbeza ni, sebab tu kadang-kadang student datang, dia tak tahu pun apa nak tulis daripada conversation yang ada bersama dengan supervisor. So basically daripada chapter 1 and chapter 2, kita provide basic understanding. Macam mana nak faham konsep asas dan juga apa yang boleh di-explain. Okay, so yang untuk seterusnya bab 3 dan 4 kita jemput Okay, alright, terima kasih Dr. D.
Jadi untuk bab 3 iaitu surutan literature yang kita terangkan, sebab selalunya student akan tak tahu macam mana nak mulakan, tu kan soalan-soalan dia. Apa teori apa nak pakai, literature kat mana nak cari. Jadi kita bagi dalam buku ni tips-tips bagaimana mereka boleh melakukan carian literature based pada topik kajian yang mereka nak kaji. Jadi kat situ ada banyak-banyak tips lah yang kita beritahu lah, objektif, melakukan surutan literature, tujuan, kepentingan. Sebab kadang bila ada pendapat yang bercanggah dalam literature, student dah gusar kan. So kita terangkan, itu sebenarnya normal sebab kita pun tak nak terangkan macam mana kita nak keluarkan tesis kita sendiri kan. Ayat kita sendiri based pada literature yang kita baca. Itu bahagian literature. Di seterusnya setelah kita kenal pasti semua literature yang kita ada untuk topik dalam kajian penelitian kita nak tahu juga the next one ialah macam mana nak hasilkan reka bentuk kajian kan. Nak jalan macam mana, itu bentuk kajian sebenarnya. Jadi nak kena tahu dulu macam mana topik tu boleh dilaksanakan, nak tahu secara kualitatif, kuantitatif, kerana nanti kaedah kajian yang kita pilih tu akan berbeza based pada reka bentuk tadi. Jadi kita terangkanlah kalau mereka pilih kaedah kuantitatif, mereka kena buat macam ni. Salah satunya kena buat tinjauan. Jadi kalau mereka pilih kaedah kualitatif kerana memang kajian mereka tu lebih menekankan kepada untuk mendalami isu itu dengan lebih mendalam. So jadi dia akan pilih kualitatif. Jadi kaedahnya pun akan agak berlainan lah nanti bentuk tu. Jadi kita explain dalam bahasa yang mudah dipahami sebab buku ni memang kita cuba buat seringkas yang mungkin namun padat dan cuba guna layman term lah orang kata supaya pelajar-pelajar yang ataupun penyelidik yang baru berjinak dengan pendidikan ni dapat faham lah dan dalam bahasa Malaysia kan. Jadi hopefully benda ni boleh membantulah para penyelidik baru ni. Okay, dan seterusnya untuk yang next chapter Dr. Hayatul bab 5. Terima kasih. Silakan Dr. Ada kesilapan sedikit, bab 5 sepatutnya. Okey, instrumen kajian saya lah. Okey. Instrumen kajian. Okey, seperti yang Dr. Nick sebutkan tadi, buku ni disusun, bab-bab dalam buku ni disusun berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh seorang penyelidik lah. Jadi selepas saja pelajar telah jelas dengan jurang penyelidikan, okey, lepas mereka jelas dengan jurang penyelidikan, mereka dah tahu apa research question, apa research objektif dan mereka telah buat sorotan literature dan seterusnya telah berbincang dengan supervisor dan confirm dengan reka bentuk kajian yang mereka nak lakukan, iaitu sama ada kuantitatif atau kualitatif. Okey, langkah seterusnya adalah mereka kena identify instrumen kajian yang diperlukan untuk menjawab persoalan kajian dan juga untuk kita menjawab objektif kajian. Jadi kalau kita buat kajian kuantitatif, apa instrumen kajian yang sepatutnya digunakan? Kalau kajian kualitatif, apa instrumen kajian yang perlu digunakan, dan jika pelajar buat kaedah campuran ataupun mixed method, apakah instrumen kajian yang perlu digunakan. Jadi bab 5 ni yang bertajuk instrumen kajian menyenaraikan dan juga seterusnya menerangkan dengan cara yang mudah difahami. Seperti yang Dr. Yu sebut tadi, ayat dalam buku ni kami gunakan bahasa yang biasa kami gunakan untuk menerangkan kepada pelajar-pelajar penyelidikan kami, pelajar-pelajar yang buat research lah. Jadi dalam bab 5 ni disenaraikan dan terangkan apa jenis instrumen kajian untuk kajian kuantitatif dan juga kualitatif. Yang kami senaraikan dalam bab ni adalah yang selalu diguna pakai dalam instrumen kajian yang selalu diguna pakai dalam kajian kuantitatif dan juga kualitatif. Hopefully dengan adanya panduan daripada bab 5 ni, pelajar jelas kalau reka bentuk kajian dia macam ni, apa instrumen yang sepatutnya mereka gunakan. Selepas saja mereka dah tahu instrumen yang nak digunakan, dah pilih instrumen yang sepatutnya digunakan, mereka perlu
mereka akan pergi ke lapangan lah. Okay. Contohnya kalau mereka menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian, mereka akan pergi ke lapangan untuk proses pengumpulan data. Selepas data tersebut dikumpulkan, seperti yang saya sebut tadi, mungkin melalui borang soal selidik, mereka ada banyaklah data-data tersebut. Sebelum data tersebut perlu dianalisis, macam mana nak uruskan data tersebut? Sebab mengikut pengalaman kami masa kami buat PhD atau masters dulu, ni pun nak uruskan data ni juga kena ada skill lah. Jadi bab yang seterusnya oleh Dr. Hayato, dia akan bagi tip terangkan berkenaan dengan proses pengurusan data. Alright, terima kasih Dr. Wan. Terima kasih Dr. Wan atas penerangan. Alright, tak apa, Doktor sambung. Selepas ni kita akan kita akan kupas komen yang dilontarkan oleh rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan. Tapi tak apa, Doktor kupas dulu apa yang Doktor nak sampaikan. Saya ringkaskanlah. Untuk bab ke-6 ni adalah berkenaan proses pengurusan data. Yang mana dalam bab ni kami menerangkanlah kaedah ataupun cara, dan juga kami bagi tips yang tertentulah yang tentang bagaimana kaedahnya untuk menguruskan data dengan cekap. Dan juga tips ni adalah pengalaman. Kita kongsi pengalaman kami yang lepas macam Dr. Wano dah 20 tahun kan. Jadi sepanjang menjadi supervisor lah kepada pelajar-pelajar, dan juga termasuklah di antara tips yang yang kami nyatakanlah dalam bab ke-6 ni, contoh dia bagaimana nak memudahkan memudahkan penyelidik untuk apabila mereka nak mencari file tu semula, senang mereka cari. Sometimes penamaan kepada file tu sangat penting. Ada pelajar contohnya daripada pengalaman kami, dia selalu letak final kat belakang. Contohnya chapter 3 final. Ya ke final? Saya rasa tak akan final. Kita tak akan final. Kita akan sentiasa baiki sehinggalah kita submit di sini kan. Jadi benda ni memang menyukarkan pelajar lah sebenarnya. So kami cadangkan tips yang kami bagi, contohlah jangan letak final, tapi letak mungkin based on a date ataupun version keberapa. Jadi pada situ boleh nampak version yang ke-10, yang tu yang paling latest. Tapi jangan delete pula yang lama tu, sebab sometimes kandungan dalam tu kita delete hari ni, tiba-tiba kita rasa benda tu perlu kan. That things lah. Itulah benda-benda yang kami bagi tip untuk memudahkan kepada pelajar supaya dia senang nak retrieve balik file dia. Dan juga apa lagi itulah di antaranya. Dan juga nanti kita akan untuk bab seterusnya analisis data ni, bab ke-7. Mungkin Dr. Wano boleh explain sikit lah kot. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yato. Selepas pelajar dah susun, bila data diuruskan dengan baik, bahagian seterusnya ni adalah bahagian yang agak teknikal, tapi sebenarnya menyeronokkan jika pelajar tahu analisis yang bagaimana yang perlu digunakan untuk data yang telah mereka kumpulkan. Sekali lagi, analisis data ni dibahagikan kepada dua lah, iaitu analisis data untuk kajian kuantitatif dan juga kajian kualitatif. Adalah penting pelajar boleh menentukan analisis data yang tepat untuk data yang mereka telah kumpulkan lah. Contohnya kalau persoalan kajian mereka nak tanya nak study berkenaan dengan apa. Jadi analisis data yang digunakan tersebut mestilah tepat lah dengan objektif kajian dan persoalan kajian yang telah disediakan. Jadi dalam buku ni dia menyelaraikan jenis-jenis analisis data kuantitatif dan juga kualitatif yang selalu digunakan. Dan oleh kerana mungkinlah bahasa yang digunakan agak dia tak sebenarnya dia bahasa yang digunakan tidak ke pun pada bahagian ni. Kami masih lagi mengekalkan, iaitu menggunakan bahasa dan ayat yang memudahkan pelajar fahamlah.
Okey, dalam bab ni kami juga sediakan contoh. Okey, kalau objektif kajian macam ni, statistik ataupun analisis data yang sesuai yang macam mana. Jadi student mudah fahamlah. Contohnya kalau pelajar tu nak lihat hubungan antara harga dengan jumlah jualan. Okey, harga dengan jumlah jualan maksudnya kita lihat hubungan. Okey, jadi dalam bab ni kami telah bagi contoh. Kalau nak study hubungan, gunakan analisis data yang mana yang sesuai. Jadi maksudnya bila pelajar telah selesai baca bab analisis data ni, mereka hilang rasa takut untuk membuat analisa data sendiri. Sebab sebenarnya analisa data ni adalah proses yang adalah antara proses yang menyeronokkan lah. Kalau kita dah clear analisis data yang mana yang kita nak gunakan, sampai pukul 2-3 pagi pun kita masih lagi buat analisis data sebab seronok kan. Sebab bila dah selesai analisis data, kita akan dapat jawapan kepada persoalan kajian kita. Memang menyeronokkan. Kalau daripada pengalaman kami lah, sampai ayam berkokok waktu subuh pun tak sedar kan, okay? Sebab tengah analisis data, seronok. Sebab dah dapat jawapan kepada persoalan kajian kami. Okay, yang itulah untuk analisis data. Okay? Alright, terima kasih. Terima kasih tuan. Sebenarnya saya tertarik pada statement atau kenyataan daripada Dr. Hayatul tadi. Jangan namakan file tu dengan final, ya? Sebab ada final, ada banyak final nanti kita akan keliru. Sebenarnya kita pun buat, saya pun macam tu juga, kita pernah juga buat mula-mula final, lepas tu ada final lagi, final 1 pula, lepas tu final 2, final 3, final 4, 5, 6. Jadi dia punya tips dia, buang perkataan final tu, buatlah version kan? Version 1, 2, 3, 4 and seterusnya lah. So tips kita hari ni, jangan guna perkataan final selagi kita tak hantar, selagi kita tak submit. Okay, kalau kita lihat tadi kita ada soalan daripada rakan-rakan yang sedang menonton kita secara langsung daripada Amir Farhan. Kalau kita boleh pancarkan komen beliau di skrin. Okey, ini adalah komen daripada Amir Farhan. Terima kasih Amir kerana sudi bersama dengan kami secara langsung di UN Press dan juga di MAPIM. Buku ini sangat berguna kepada yang baru dan sedang dalam penyelidikan. Saya di antara pembeli terawal yang telah memiliki dan membeli buku ini. Bahasa juga mudah difahami. Ini dia. Penulis ada dengan kita secara langsung. Mungkin ini adalah salah satu testimoni yang menunjukkan bahawa buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah difahami. Dan daripada apa yang penulis-penulis dah terangkan tadi, saya rasa kalau saya baca, kalau saya memiliki buku ini, terasa seperti seolah ada seorang mentor di sebelah saya yang memberi panduan ataupun guidance untuk kita buat penyelidikan. Mungkin apa komen daripada penulis sendiri. Dan daripada Cergas Alia, adakah buku ini sesuai untuk semua peringkat pengajian, sarjana muda, master dan PhD? Mungkin ada sesiapa yang nak ulas apa yang dibacakan di sebelah tadi. Silakan Dr. Okey, boleh saya jawab? Ya, silakan. Okey, berkaitan dengan kesesuaian buku ni, sama ada sesuai atau tidak untuk di peringkat sarjana muda, master atau PhD, daripada kandungan dalam buku ni, buku ini memang didesain ataupun dihasilkan untuk membantu para pelajar yang berada pada tahap beginners dalam menjalankan penyelidikan. Okay, jadi bagi pelajar yang peringkat sarjana muda, mereka ni kebanyakannya hanya menghadiri kelas kaedah penyelidikan, tapi biasanya tak didedahkan secara spesifik dari segi step by step dalam menjalankan penyelidikan. Okey, jadi mungkin apa yang diterima di dalam kuliah tu dia tak dapat nak translatekan dalam bentuk bila dia orang kena buat penyelidikan sendiri ataupun dalam di peringkat sarjana muda ada yang kena buat dipanggil project paper. Okay. Jadi dengan adanya buku ni, pelajar boleh menggunakan atau menggabungkan ilmu yang telah dia perolehi semasa kelas ataupun kuliah kaedah penyelidikan dan dengan kandungan buku ni yang menjadikan step by step, daripada satu langkah kepada satu proses kepada satu proses yang seterusnya dalam menyediakan
proposal dan juga dalam menghasilkan complete report satu pendidikan. Ini dapat membantu ya, terutamanya kepada pelajar yang baru nak start membuat project paper ataupun thesis. Begitu juga dengan pelajar PhD. Walaupun kita dengar pelajar PhD itu dah di peringkat yang advance ya, di peringkat pasca siswaza, tapi ada juga pelajar yang PhD yang sebelum ni tidak mempunyai pengalaman dalam membuat penyelidikan. Okay, sebab ada juga pelajar yang PhD yang mana semasa mereka buat sarjana ataupun masters, mereka tidak ada ataupun tidak dikendaki untuk menyediakan project paper ataupun dissertation. So bila mereka daftar sebagai peringkat PhD, ini merupakan satu benda baru. Okay, dalam nak menyediakan thesis. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya. Sebelum ni saya merupakan penyelaras program DBA. Okay, di UUM. Okay, kebanyakan pelajar DBA ni, mereka ni adalah profesional yang dah lama dalam industri. Dan sebagai syarat untuk pelajar DBA, mereka kena ada masters. Kebanyakan pelajar ni yang enroll dalam program DBA, mereka dikendaki menulis dissertation. Okey, dan apabila dikendaki untuk come out dengan proposal, mereka memang lost. Sebab ramai di antara mereka dah lama tinggalkan academic world, dan juga setengah tu memang di peringkat master dia pun tak belajar pun ataupun tak dikendaki untuk produce any project paper. So bila diarahkan untuk membuat proposal atau menghasilkan dissertation, ini merupakan something yang new to this student. Okay, so regardless of sama ada student tu peringkat diploma, peringkat undergrad, masters atau PhD, buku ni memang boleh memberi manfaat sebagai pengetahuan asas dalam nak menyediakan proposal pendidikan dan juga disertasi. Itu pandangan saya lah. Ya, okey. Terima kasih Prof. Jadi sebenarnya buku ni kalau nak kita katakan sesuai untuk dimiliki, memang sesiapa saja yang terlibat dengan pendidikan memang patut memiliki buku ni. Betul Prof? Betul. Bukan sahaja pelajar tau. Saya ada juga dapat feedback daripada kawan yang sebelum ni memang buat pendidikan, tapi pendidikan dalam bentuk eksperimen contohnya, yang lain daripada basic research yang kami buat. So mereka bagi pandangan yang buku ni boleh menjadi satu guideline pada mereka penyelidik yang sebelum ni yang tak pernah engage dalam basic research. Okay, untuk buat pendidikan yang berbentuk basic research yang menggunakan kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, right. Terima kasih Prof. Ya, sila datang. Boleh ya? Sebenarnya Boleh. target market kita ni bukan hanya pada institusi universiti saja, tapi sebenarnya macam budak sekolah. Macam form 6 setahu saya, boleh bercakap dengan rakan-rakan yang mengajar form 6, mereka kata pelajar mereka pun kena buat research. Jadi mereka rasa buku ni sangat membantu pelajar pelajar tingkatan 6 ni, dan juga pelajar matrik, politeknik. So maksudnya target market kita luas. Ya, sebab tu kita kami hasilkan buku ni dengan menggunakan ayat-ayat yang mudah, yang simplifikan benda-benda supaya mereka senang rujuk dan senang faham. Itulah. Okey. Ya, okey. Saya tambah lagi sikit. Ya, saya tambah lagi sikit sebab buku ni bukan hanya kepada pelajar, tetapi sesiapa sahaja yang terlibat dalam penyelidikan. Sebab dalam organisasi pun saya rasa ada juga kan bahagian penyelidikan. Sebab tu bila kami tulis, kami tak kata pelajar, kami point anda. Jadi anda tu boleh melibatkan pelajar, penyelidik dalam organisasi. Jadi siapa-siapa saja yang untuk melakukan pendidikan ni sesuai buku ni untuk digunakanlah untuk dibuat rujukan. Tak semestinya pelajar sahaja. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Sebenarnya ketika pertama kali saya dipanggil oleh UUM untuk menjadi host bagi sesi ini, dikatakan kita bagi masa dalam tempoh 30 minit je untuk kita buat research. Tapi saya cakap kepada 30 minit memang tak cukup kalau kita buat research buku. Sekurang-kurangnya 1 jam. Dan saya difahamkan ada tetamu kita, penulis kita semalam lagi dah siap training dah. Dah siap latih dah. Tak apa, jangan risau. Ini adalah
apa yang kita lakukan beginilah, kita sembang secara santai, kita cerita mengenai buku kita kan supaya mudah difaham dan sebagainya. Dan seperti yang anda lihat di skrin anda, kita bersama dengan 5 orang penulis hebat-hebat semuanya dengan kepakaran dan juga pengalaman masing-masing membicarakan mengenai buku yang kita bawakan pada pagi ini, iaitu Panduan Penyelidikan Ilmiah, Kaedah dan Penulisan oleh inilah penulis-penulis yang kita bawakan secara langsung. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan ataupun sebarang komen yang ditujukan kepada tetamu, boleh tuliskan ataupun letakkan di ruangan komen dan kita akan pancarkan di skrin. Dan seperti soalan daripada Ain Abdul, kaedah-kaedah penjelasan buku ini sesuaikah untuk semua sarjana termasuk pengajian Islam? Ini adalah soalan daripada Ain Abdul. Terima kasih Ain yang sudi bersama dengan kami pagi ini. Mungkin ada salah seorang daripada tetamu kita yang ingin menjawab ataupun mengulas soalan daripada Ain tadi. Silakan. Okay, saya jawab dulu ya. Alright, so untuk menjawab soalan Ain tadi, disebabkan oleh kami olah buku ini adalah secara umum. Maksudnya seperti yang semua penulis tadi dah maklumkan, ini adalah panduan asas. Maksudnya buku ni ataupun maklumat yang ada dalam buku ni insya-Allah berguna untuk semua bidang. Sebabnya kami cuba untuk olah supaya proses penyelidikan itu berlaku secara secara lebih mudah dan simplify the understanding. Maksudnya kita faham proses yang terlibat dan kita make sure benda tu boleh completed, boleh dihabiskan. Sesuatu projek pendidikan tu boleh dihabiskan. In spesifik, bila bercakap pasal tadi, kalau riset saya bidang Ain adalah pengajian Islam. Okay. So, saya rasa mungkin dalam bidang pengajian Islam, sebab di dalam buku ni kami cover dua-dua what we call that, falsafah, dua-dua filosofi pendidikan, iaitu termasuk kuantitatif dan juga kualitatif. Okay. Maksudnya bidang tertentu seperti pengajian Islam yang mungkin kita tak boleh ukur berdasarkan kuantitatif, kita masih lagi boleh jalankan mengikut kualitatif punya filosofi. Okay. So maksudnya bila kita dah ada asas, sebab tadi saya kata buku ni punya matlamat utama adalah untuk memberikan pengetahuan asas. So sebenarnya apabila dah habis baca buku ni, para pembaca dia lebih mudah untuk make sense of other books. Maksudnya even bila berjumpa dengan penyelia sekalipun, bila penyelia memberi maklum balas, pelajar lagi senang untuk make sense apa yang penyelia sebut sebenarnya. Sebab apa? Sebab mereka dah faham basic. Sebab tu dia tak limited to certain bidang saja, not necessarily for management or business sahaja, tetapi dia lebih meluas as long as kita nak laksanakan satu projek pendidikan. Dan mungkin saya boleh tambah tadi, sebab kita faham contohnya bila pelajar atau pekerja yang perlu melakukan satu proses projek pendidikan, biasanya kita ada time limitation, betul? Maksudnya mungkin pelajar master kena complete dalam masa setahun ataupun setahun setengah. Projek-projek daripada organisasi tertentu, sama ada institusi awam dan sebagainya, mungkin ketua jabatan bagi satu tempoh masa untuk siapkan. So, apabila para pembaca dah faham tentang basic konsep, sebenarnya dia boleh percepatkan proses pemahaman dan boleh percepatkan macam mana sesuatu penyelidikan tu dapat dilaksanakan. And at the same time, para penyelidik baru beginners ni, dia boleh ada expectation bahawa dia mampu untuk completekan penyelidikan tu. Maksudnya bukan start, bila start dia dengan jalan, tak tahu dah nak buat apa. Sebab apa? Macam tadi again, sebab kelebihannya sebab kami cuba bagi step by step. Okay, selepas satu proses, apa proses yang boleh dilakukan. And again, bila dah faham basic, macam saya kata tadi, sebenarnya macam nak extend rumah tadi. Daripada basic understanding, pembaca actually dia boleh cari maklumat lain dan dia boleh ada connection apa yang dia faham tentang basic kepada more advanced information. Okay, so hopefully benda tu sangat berguna lah. Maksudnya sebagai
a strong foundation kepada beginners, early researchers supaya mereka lebih confident sebenarnya untuk laksanakan projek. Ya. Okey, terima kasih Dr. Nick yang telah menguraikan bahawa sebenarnya buku ni sesuai dimiliki oleh sesiapa saja, tak kira bidang apa pun penyelidikan yang kita laksanakan. Ni kalau kita boleh lihat di skrin daripada Bibi Anita, tahniah Prof. Madia Doktor, usaha murni yang sangat bermanfaat. Jadi terima kasih Bibi Anita yang menyaksikan kami secara live. Banyak juga lagi, ada 2-3 komen yang kita bacakan daripada Diana Azlin. Very interesting. Thank you very much Diana Azlin for being with us. Would love to purchase the book. Terima kasih. Daripada saya Ahmad Kamarudin. Saya perlukan satu bengkel 3 hari. Hari tesis ke buku ilmiah di UUM. 3 hari yang interaktif. Terima kasih banyak panel sekalian. Saya perlukan satu bengkel 3 hari. Ada orang yang nak siap buat bengkel lagi. Daripada Ain. Maaf bertanya, diajarkan juga tak cara ayat olahan penulisan dalam penyelidikan? Soalan kedua daripada Ain. Mungkin ada yang ingin memberi pencerahan kepada Ain? Ada tak? Kalau kita boleh pancarkan sekali lagi soalan daripada Ain. Diajarkan juga tak cara ayat olahan penulisan dalam penyelidikan? Ada tak diajar ataupun diterangkan dalam buku ni cara nak olah penulisan dalam penyelidikan? Betul. Dari segi cara olahan ayat, so sebenarnya kami tak menerangkan secara spesifik sebab at the end of the day cara olahan juga bergantung kepada kalau kita di universiti bergantung kepada supervisor dan juga bergantung kepada reviewer. However, dalam buku ni yang paling basic kita terangkan adalah contohnya kita nak membezakan antara persoalan kajian, research question, antara kajian berbentuk kuantitatif dan juga kualitatif. Maksudnya cara pemilihan words, perkataan yang sesuai untuk objektif dan juga research question, yang mana yang kita boleh bezakan antara research question untuk kualitatif and also kuantitatif. Okay, so maksudnya secara tak langsung bila pembaca baca buku ni, at least dia dah dapat gambaran bahawa basically olahan untuk kuantitatif adalah sedikit berbeza as compared to kualitatif. Right? So saya rasa benda tu sedikit sebanyak memang membantu in terms of sebab saya rasa mana-mana sesuatu projek pendidikan pun yang paling penting adalah research question dan juga research objective. So dalam buku ni ada diterangkan perbezaan antara kedua-dua research metodologi tersebut. Okay, saya sambung sikit ya. Kalau untuk dalam suratan literature kita beritahu contoh sekiranya kata kunci yang sesuai untuk topik kajian kita. Contoh untuk kajian pelancongan komuniti, jadi selalunya kata kunci yang kita perlu cari untuk suratan literature itu seperti pendidikan komuniti, pendidikan eko, pendidikan desa, benda-benda yang berkaitan. Macam tu lah kita akan beritahu juga tips-tips. Jadi kan kita beritahu juga selepas dia buat suratan literature, dia cari kata kunci tu, so the next step dia kena buat apa. So dia kena tentukan skop kajian dia. Macam tu lah. Jadi kita beritahu steps macam mana nak buat. Macam tu. Kalau dalam suratan literature kita beritahu contoh-contoh atau teori yang macam mana perlu diguna sekiranya berkaitan dalam topik kajian dia. Terima kasih. Alright, terima kasih Dr. Yus. Dan sebenarnya diam tak diam daripada kita mula bersiaran sehingga ke saat ini kita menghampiri 1 jam kita bersiaran secara langsung. Contoh saya cakap tadi 30 minit kalau kita nak berbicara mengenai research buku memang tak cukup. Ditambah pula dengan tetamu-tetamu kita yang hebat-hebat pada ini yang mempunyai pengalaman dalam bidang penyelidikan, dalam bidang penulisan dan sebagainya. Memang tak cukup masa yang diberikan kalau 30 minit. Apatah lagi 1 jam. Ini pun dah betul-betul genap-genap 1 jam kita bersiaran. Dan saya rasa banyak input yang telah dapat kita. Betul, 1 jam dah kita bersiaran secara langsung untuk membicarakan mengenai buku panduan penyelidikan ilmiah ni. Dan bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur X Shopee yang telah berlangsung secara atas talian, UUM Press menawarkan buku dengan kadar diskaun sebanyak 21% diskaun
harga buku ini untuk dimiliki oleh anda adalah bernilai RM25.28 daripada harga asalnya RM32. Jadi kepada anda di luar sana yang ingin mendapatkan buku panduan penyelidikan ilmiah yang ditulis oleh tetamu-tetamu kita yang bersiaran langsung dengan kita pada pagi ini, boleh dapatkannya secara atas talian melalui Shopee yang pada ketika ini sedang berlangsung Kuala Lumpur International Book Fair X Shopee 2021. Kalau sebelum ni Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur berlangsung di PLTC, ya betul Prof. Tetapi disebabkan pandemik ini sejak tahun lepas hinggalah tahun ini, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dijalankan secara atas talian. Jadi tak perlu lagi nak datang ke KL, tak perlu lagi nak datang ke PLTC untuk mendapatkan buku-buku ni. Kita login saja ataupun kita masuk je ke Shopee, kita cari UUM Press di situ, kita boleh dapatkan buku ini yang dijual pada harga RM25.28 setelah ditolak 21% discount. Jadi antara tawaran menarik yang dibawakan oleh UUM Press, ada voucher RM2, ada tawaran combo, ada tawaran RM7 serta penghantaran percuma. Wah, bukan calang-calang UUM Press dia bagi macam-macam. So ada voucher RM2, ada combo, ada tawaran RM7, termasuklah dengan penghantaran percuma. Jadi saya percaya tetamu-tetamu kita pada pagi ini telah pun berkongsikan ataupun telah membicarakan secara mendalam mengenai buku yang dihasilkan. Yang tercetusnya idea penghasilan buku ni adalah daripada sesi makan-makan. Sesi makan-makan, sembang-sembang bincang-bincang, maka tercetuslah idea untuk menghasilkan buku yang pada saya sangat bermanfaat untuk semua. Daripada Ain Abdul, sekali lagi terima kasih jelas pencerahan daripada panel barisan para penyelidik Prof dan Doktor. Terima kasih Ain daripada kami yang setia bersama kami daripada mula hingga akhir. Mungkin kita ada masa ataupun 2 minit saja lagi. Kita mulakan daripada barisan panel tetamu kita untuk bagi pesanan ataupun amanat kepada mereka yang ingin memiliki buku ini. Mungkin setiap seorang akan cakap dalam 30 saat begitu. Boleh? Silakan Doktor ataupun Prof. Okay, saya mula. Okay, first of all, kami ingin mengucapkan terima kasih, especially collaboration dengan Prof Dr. Nur Azila, sangat responsif terhadap soalan-soalan yang kami beri juga, walaupun kami faham Prof sangat sibuk, tapi sangat timely dia punya respon, which is sangat membantu kami untuk make sure proses penerbitan buku ni berjalan dengan lancar. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Prof, and at the same time kami juga mengucapkan terima kasih kepada UUM Press kerana mempermudahkan proses penerbitan, walaupun kita faham big delay disebabkan oleh COVID kan, sebab COVID-19 masa tu dalam proses yang memang kritikal untuk proses kami, tetapi disebabkan oleh COVID tu memang kita faham situasi tersebut. Okay, however, kami rasa kolaborasi pertama kami bersama Prof dan juga bersama UUM Press berjalan dengan sangat baik, yang mana kami sangat enjoy the experience sampailah buku ni dapat dihasilkan. Okay, so again, seperti yang saya cakap tadi, matlamat utama kami menghasilkan buku ni adalah untuk membantu terutama sekali beginners untuk menjalankan penyelidikan. Okay, sebab kami faham, sebab kami juga ada pengalaman melaksanakan penyelidikan, kita faham research proses ni adalah a daunting proses, sangat menakutkan bila kita tak sure ni. So kami sangat berharap bahawa sedikit perkongsian yang kami luahkan ataupun yang kami hasilkan dalam buku ni dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Baik. Cukup ke? Okey, itu dia. Terima kasih daripada Dr. Nick. Seterusnya, tetamu kita yang seterusnya untuk bagi amanat ataupun kata-kata penutup ni. Kita dah habis ni. Silakan Dr. Okey. Jadi jangan lupa dapatkan buku panduan penyelidikan ilmiah ni kerana insya-Allah dia akan dapat membantu anda semua untuk melaksanakan pendidikan. Insya-Allah. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih Dr. Smita. Seterusnya, kita ada Dr. Wan. Masing-masing dah ready dengan buku masing-masing ni. Okey, dah ready dengan buku. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih lah kepada UUM Press, Prof Nur Azila, dan
kami rasa sangat gembira lah, kerana berpeluang untuk ikuti program resensi buku dan kami amat berbesar hati kerana buku kami terlibat dalam promosi UUM Press sempena Pesta Buku Antarabangsa yang sedang berlangsung sekarang. Jadi kepada semua penyelidik, bakal penyelidik, rebutlah peluang untuk dapatkan buku ni dengan diskaun yang ditawarkan. Itu saja. Itu dia. Terima kasih. Tuan, seterusnya bertanya tu. Saya pun nak pamer jugalah buku saya ya, buku kami. Rasanya kawan rakan-rakan semua dah bagi tahu kan. Kami sangat berbesar hatilah kerana dijemput ya oleh pihak UUM Press dan juga nak ucap terima kasih lah ya. Dan actually saya nak sampaikan terima kasih juga, kegembiraan saya juga kepada rakan-rakan saya yang ada kat sini ni, yang menulis buku ni, yang nama dia ada kat sini. Sebab tanpa kerjasama daripada mereka, bukan senang kita nak hasilkan buku, betul tak? Sebab dia kena ada irama dan lagu yang boleh sekali mix together. Itu pentingnya apabila kita nak nak menghasilkan sesuatu benda lah, termasuk buku, termasuk research dan sebagainya. Terima kasih kepada Dr. Nick, Dr. Yus, Dr. Wano dan juga Prof. Azila. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita nanti insya-Allah ada lagi masa kita akan insya-Allah kita akan fikirkan sambil-sambil minum kopi nanti buku baru pula insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Saya tutup dah ya. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak para penulis daripada UMT yang telah sudi menjemput saya ya untuk sama-sama menyumbang dalam penghasilan buku ini. Untuk pengetahuan Cik Bob ya, sepanjang penghasilan buku ni kami tak pernah bersemuka pun. Segalanya dilakukan secara online saja. Dan kami membuktikan bahawanya jarak bukanlah penghalang ya untuk kita berkolaborasi dalam membuat penulisan. Dan juga saya bagi pihak UUM ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UMT kerana telah memilih UUM Press untuk menerbitkan buku yang kombi yang banyak memberi manfaat dan faedah kepada semua penyelidik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih semua tetamu yang bersama dengan kita pada pagi ini. 1 jam 7 minit adalah waktu kita bersiaran secara langsung. Daripada asalnya 30 minit, kita lajak pada 1 jam 7 minit. Apapun, ini merupakan satu perkongsian yang sangat bermanfaat bersama dengan wanita-wanita hebat yang kita bawakan pada pagi ini. Dan kepada anda di luar sana yang mengikuti siaran kita dari mula hingga ke penghujungnya, jangan lupa untuk mendapatkan buku yang dibawakan khas untuk anda oleh UUM Press bersama dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2021 secara atas talian Shopee, panduan pendidikan ilmiah, kaedah dan penulisan oleh penulis-penulis atau tetamu yang kita bawakan pada hari ini. Kalau kita boleh siarkan poster buku ini buat kali yang terakhir sebelum kita tutup siaran ini. Ini adalah poster ataupun hebahan mengenai buku ini. Panduan pendidikan ilmiah kini dijual pada harga RM25.28. Jadi Doktor dan juga Prof mungkin boleh hebahkan juga kepada bakal-bakal prospek ataupun pembeli yang pelajar lain, boleh dapatkan di Shopee. Buka di Shopee, cari UUM Press, anda boleh dapatkan buku. Bukan sekadar buku ini saja, terdapat pelbagai lagi tajuk-tajuk ataupun judul yang dibawakan bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2021 secara atas talian. Jadi kepada anda di luar sana yang telah mengikuti kami secara langsung selama 1 jam 10 minit ini, terima kasih kami ucapkan. InsyaAllah kita akan ada bersiaran lagi pada masa akan datang. Mungkin ada buku terbaru ataupun ada karya-karya yang bakal diterbitkan pula. InsyaAllah kita akan jumpa lagi secara atas talian, secara maya begini untuk kita sama-sama mempromosikan buku-buku ataupun tulisan yang telah diterbitkan oleh UUM Press maupun rakan-rakan penerbit yang lain. Jadi saya mewakili rakan-rakan di UUM Press dan juga Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAPIM merapatkan ucapan terima kasih kepada tetamu kita, Prof. Azila, kepada Dr. Wan Hayati, Dr. Nick, Dr. Hayatul dan juga Dr. Yus yang telah bersama kami dengan bersemangatnya berkongsi kebaikan ataupun manfaat buku ini khas untuk anda di luar sana. Jadi untuk itu saya mohon untuk undur diri
dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian saja daripada saya. Ingat jangan left lagi kita punya siaran ni sebab lepas ni kita ada sesi bergambar selepas ini. Okey. Jadi kepada semua yang mengikuti kami secara langsung, terima kasih kami ucapkan dan teruskan bersama dengan UUM Press dan juga Majlis Penerbitan Negara Malaysia untuk pelbagai lagi aktiviti ataupun pelbagai lagi program yang dianjurkan bersempena dengan penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2021 secara atas talian bersama Shopee. Begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.